Astagfirullah. Allah, 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 Allah. Astagfirullah. 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 إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفذ عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung muzakarah kita, pembacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan al-Imam al-Allamah al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Hari ini kita pada majlis yang ke-128 dan masih lagi dalam di awal kitab Azkarul Musafir. Azkarul Musafir berkenaan dengan zikir-zikir semasa dalam permusafiran. Kita dah baca pada majlis yang lepas berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan ketika mana nak terlintas di hati berniat untuk keluar musafir, iaitu dia perlu istikharah, perlu istisyarah dulu. Istikharah dengan melakukan solat 2 rakaat, minta panduan, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan pilihannya tersebut, diberi pilihan yang terbaik, sama ada perlu atau tidak untuk dia keluar bermusafir. Ataupun seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini, beliau mendahulukan istisyarah dulu, iaitu minta pendapat, minta pandangan daripada orang alim, orang-orang soleh dan umpama dengannya akan keperluan, perlu atau tidak untuk bermusafir. Dan keperluan ketika mana dah dia dah berazam untuk bermusafir, apa yang perlu dilakukan. Sekiranya dia keluar dengan tujuan untuk berniaga, maka dia perlu mendalami ataupun mempelajari hal ehwal berkaitan dengan muamalat, berkaitan dengan perniagaan dia, dari segi halal haramnya, dari segi sah atau tidak, dengan syarat-syarat dan seumpama dengannya, dan segala yang berkaitan dengannya. Itu kita perlu ada pengetahuan tentang sesuatu perkara tersebut, barulah di bermusafir. Baik, hari ini kita pada bab yang ketiga dalam kitab Azkarul Musafir ini, iaitu bab azkarihi 'inda iradatihi al-khuruj min baitihi. Bab apa, zikir apa yang, jadi apa yang perlu dilakukan
ketika mana dia dah nak keluar daripada rumah. Dia dah berazam dah nak keluar musafir, dan apa yang perlu dilakukan dia sewaktu dia sebelum buka pintu nak keluar daripada rumah. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Yustahabbu lahu 'inda iradatihi al-khuruj an yusalliya rak'atain. Maka dianjurkan, digalakkan kepada orang yang nak bermusafir tersebut, jadi sebelum dia keluar daripada rumah, hendaklah dia solat 2 rakaat. Ini seperti yang kita maklum, iaitu solat sunat musafir. Ini banyak hadis yang berkaitan. Ada beberapa hadis lah yang berkaitan dengan perkara tersebut. Yang baginda Nabi SAW dalam riwayat yang mengatakan bahawasanya baginda tidak akan keluar daripada sesuatu tempat ataupun daripada rumahnya untuk kalau musafir, melainkan baginda akan solat 2 rakaat. Ini solat dengan tujuan untuk bermusafir. Iaitu daripada riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang beliau menceritakan bahwasanya kana sallallahu alaihi wasallam la yanzilu manzilan illa wadda'ahu bi rak'atain. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan turun, yakni tidak akan keluar daripada manzilan, daripada rumah ataupun apabila berada di tempat yang lain, berada di khemah dan sebagainya, baginda tidak akan keluar, melainkan baginda akan wadda'ahu, meninggalkannya dengan 2 rakaat, 2 rakaat solat sunat. Hadis tersebut dinilai sebagai hadis yang hasan gharib menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan manakala menurut Al-Imam Asyuti dalam riwayat yang lain dengan lafaz yang lain, dengan beliau menilai sebagai hadis yang sahih. Ini menunjukkan bahawasanya hadis ataupun solat sunat musafir ini masyru', sangat dituntut untuk kita lakukan sebelum kita keluar daripada rumah untuk bermusafir. Cuma Imam Nawawi tak ada betul lah. Kita tengok hadis yang pertama. Yustahabu lahu 'inda iradati al-khuruj an yusalli rak'atain. Jadi dengan kaifiat seperti solat sunat biasa, cuma dengan niat yang berbeza, iaitu niat untuk sunnatul khuruj, yani niat untuk khuruj daripada rumah untuk bermusafir. Yani di hadis Al-Muqattam Ibn Miqdam As-Sahabi radhiyallahu anhu, daripada kata para ulama, ini tahqiq daripada para ulama, mereka mengatakan bahawasanya Muqattam ni adalah tashif, bukan nama sebenar, bukan Muqattam, tapi yang sebenarnya adalah Mut'im. Ini setelah dikaji, diteliti, nama yang sebenar daripada perawi ini adalah Mut'im, bukannya Muqattam. Ini ditahqiq oleh para ulama. Ini Al-Mut'im, mim ta'in mim, yani Mut'im Ibn Miqdam As-Sahabi. Dan di sini beliau bukanlah sahabi, beliau bukanlah di kalangan para sahabat. Mungkin itu adalah tashif ataupun salah cetakan. Ada di situ salah cetakan. As-Sahabi itu adalah yang sebenarnya adalah As-San'ani. As-San'ani. Sama ada San'ani di Dimashq ataupun di Damsyik ataupun di San'ani, jadi San'a daripada di Yaman. Radhiyallahu anhu, beliau adalah di kalangan para tabi'in, bukannya di kalangan para sahabat. Ini setelah ditahqiq oleh para ulama, seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi, apabila beliau nak mengatakan seseorang itu sahabi, beliau akan meletakkan sahabi di pangkal hujung nama sahabat tersebut. Tapi dalam masalah ni, setelah dikaji oleh para ulama, beliau bukanlah di kalangan sahabat, bahkan beliau adalah di kalangan para tabi'in radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma khallafa ahadun 'inda ahlihi afdala min rak'atain yarka'uhuma
yarka'uhuma indahum hina yuridu safaran. Bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya hadis ni adalah hadis yang mursal, sebab beliau menghazafkan, membuang perawi di kalangan para sahabat. Bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma khallafa ahadun 'inda ahlihi afdala min rak'atain." Tidaklah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang pada ahli keluarganya yang lebih afdal min rak'atain, daripada 2 rakaat yarka'uhuma, yang maksudnya beliau melakukan solat 2 rakaat tersebut adalah lebih afdal yang ditinggalkannya kepada ahli keluarga dia. Indahum hina yuridu safaran, iaitu dia solat 2 rakaat pada di rumah, di rumah ahli keluarganya ketika mana dia nak bermusafir. Itu adalah lebih afdal yang ditinggalkan kepada ahli keluarga dia. Maksudnya di sini dia seolah-olah dia meletakkan urusan tersebut, dia meninggalkan ahli keluarganya di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis tersebut rawahu Tabarani, riwayat Imam At-Tabarani. Qala ba'du ashabina yustahabbu an yaqra'a fil ula minhuma ba'da al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Kata sebahagian para ashab, ini ulama di kalangan dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahawasanya dianjurkan, digalakkan bagi ketika mana solat 2 rakaat musafir tersebut untuk membaca pada rakaat yang pertama. Jadi setelah mana surah dibaca surah Al-Fatihah, dibaca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua setelah mana dibacakan Al-Fatihah, dibaca surah Al-Ikhlas, ini Qul huwallahu ahad. Wa qala ba'dhum yaqra'u fil ula ba'da al-Fatihah Qul a'udzu birabbil falaq. Sebaliknya sebagian para ulama mengatakan bahawasanya setelah mana, ini option yang kedua, pilihan yang kedua, yakni setelah mana dibacakan surah Al-Fatihah, dibaca Qul a'udzu birabbil falaq pada rakaat yang pertama. Wa fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua dibaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kata syarih Imam Ibn Allan ataupun para ulama yang lain mengatakan bahawasanya seeloknya digabungkan dua-dua pilihan tersebut. Maksudnya pada rakaat yang pertama dibaca surah Al-Kafirun dan digabungkan dengan Qul huwallahu ahad. Jadi Qul ya al-kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan juga sekejap saya tengok dalam dia kata yang seeloknya digabungkan, iaitu pada rakaat yang pertama li'ilaf Quraisy dan juga Al-Kafirun. Ini kata para kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dia katakan bahasanya digabungkan, iaitu dibaca surah li'ilaf Quraisy dan juga Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul a'udzu birabbil falaq. Manakala pada rakaat yang kedua dibacakan surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Itu cadangan daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Tapi terpulang pada kita nak baca apa-apa surah pun tidak ada masalah. Itu hanya cadangan ataupun apa yang dilakukan oleh para ulama kita. Biasanya Qul a'udzu birabbin nas wa idza sallama. Kemudian apabila selesai daripada memberi salam, qara'a ayat al-kursi, dibacakan surah ataupun ayat al-kursi, ayat kursi. Faqad jaa'a anna man qara'a ayat al-kursi qabla khurujihi min manzilihi lam yusibhu syai'un yakrahuhu hatta yarji'. Ini ada dalam riwayat
Ada sebahagian riwayat yang menyatakan bahwasanya di antara fadilat membaca ayat kursi sebelum keluar daripada rumah. Lam yusibhu syai'un yakrahuhu. Dia tidak akan ditimpa apa-apa yang tidak disukainya, apa-apa yang tidak apa yang dibencinya, hatta yarja', sehinggalah dia kembali ke rumah dia. Itu di antara fadilat dalam setengah riwayat yang dhaif lah. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, di antara munasabah, wajah munasabah dia kenapa dibacakan surah ataupun ayat kursi ini, kerana di awalnya, iaitu di awal ayat kursi tersebut dimulakan dengan Al-Hayyul Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang mana mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ni tidak pernah mengantuk dan juga tidak pernah tidur. Itu seolah-olah kita nak menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita. So ini sepanjang dalam perjalanan pemusafiran tersebut kita minta Allah Taala menjaga kita. Itu seolah-olah seumpama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu fadilat membaca ayat kursi. Wa yustahabbu an yaqra'a surah li ila fi Quraisy. Itu digalakkan juga untuk membaca surah li ila fi Quraisy. Faqad qala al-Imam As-Sayyid Al-Jalil Abu Al-Hasan Al-Qazwini Al-Faqih Al-Syafi'i صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة إنه أمان من كل سوء. Itu fadilat di antara kelebihan membaca surah Li'ila fi Quraisy ni, seperti mana dikatakan oleh Imam Sayyid Al-Jalil Abu Al-Hasan Al-Qazwini, salah seorang ulama faqih dalam mazhab Syafi'i, yang mana beliau dianggap sebagai seorang